Assalamualaikum. Kak Laila ucapkan kepada penonton-penonton Kak Laila yang setia lah ya, yang dah subscribe Madam Laila's channel. Alhamdulillah. Yang belum, mari sama-sama kita melihat dulu apa titipan Kak Laila pada hari ini supaya kita akan dapat ilmu dan panjang-panjangkan ilmu ya. Sebelum tu Kak Laila nak ucapkan selamat Hari Malaysia besok ya. Besok Hari Malaysia, hari ini 15 hari bulan September. Cuma Kak Laila terpanggil ya sebagai Malaysian. Orang kata proud to be Malaysian. Tapi dari segi apa yang nak katakan proud tu, sebab kita sepatutnya memang kena bangga ya, kita dari rakyat Malaysia. Tapi Kak Laila sebagai seorang pensyarah tua ya, pensyarah tua umur 50 tahun, mengajar mengenai sains makanan, pemakanan, nutrition ya, dan ada banyak benda ya. Sekarang ni bila pada usia 50 tahun diberi ujian sendiri, diri sendiri yang mengidap ADHD, adult ADHD, dan ada anak 4 orang yang ADHD, dan saya ada 2 orang anak autism. Semua ni saya gunakan kesempatan ya untuk menjadi Malaysian yang sayangkan negara dia dan sayangkan kita semua, iaitu rakyat Malaysia. Sebab itu Kak Laila tak malu ya, tak payah make up tebal-tebal. Dia kadang-kadang make up, kadang-kadang pucat, tak apa. Ya, tapi message yang penting ya. Okey, saya teruskan. Apakah itu 10 September hari itu? Terlepas Kak Laila nak nangis rasa. Kak Laila kalau boleh nak cari masa, biarlah on the 10 itself boleh shoot video. Tapi siapalah saya ya, seorang ibu yang terpaksa bekerja-kerja, bukan terpaksa ya, diuji oleh Allah ya, dengan anak autism sampai 2 orang. Dan saya mengajar juga, saya adalah pensyarah YTM Dungun dan main-main ya. Tapi majikan, saya pandai mencari masa insya-Allah untuk video saya tak akan ambil waktu pejabat ya. So berbalik kepada apa yang Kak Laila sebagai Malaysian nak kongsi dengan anda di luar. Ya, 10 September baru ni sebenarnya adalah Suicide Prevention Day. Kita tengok perkataan suicide ni sedih kan? Suicide in bahasa maknanya membunuh diri. Ya. Na'udzubillah. Ya, majoriti rakyat Malaysia ni adalah orang-orang yang Melayu, ya. Kita kebanyakan, ya, tak boleh kata sekarang ya, dulu zaman dulu orang Melayu Islam ya, tapi sekarang Allah menguji kita. Banyak kes-kes murtad di Malaysia dan sebagainya. Saya tak nak cakap pasal itu ya, berbalik kepada tema ya. Tema 10 September 2021, Hari Pencegahan Bunuh Diri. Di Malaysia pun kita ada war-warkan, tapi tak tahu berapa ramai orang tahu. Sebab tu Kak Laila memberitahu pada hari ini, tema kita ialah bertindak segera, harapan terbina. Ya, saya menjadi juru cakap kepada KKM ya. Saya harap kalau orang KKM tengok, kalau salah apa yang Kak Laila sebut ni, tolonglah betulkan ya. Tapi Kak Laila akan cuba sedaya upaya memberitahu ya. 10 September itu hari apa? Ya, kepada siapa yang menyambut hari lahir, tolong ambil serius benda ni ya. Hari lahir anda adalah hari pencegahan bunuh diri sedunia ya, World Suicide Prevention Day ya. Okay, now next is on my concern about the world. Yes. Bulan Oktober sebenarnya 10 hari bulan itu adalah World Mental Health Day. Dan KKM juga ya, kesian ya KKM ni, ya Allah ya Rahman. Anda yang bergerak sebagai frontliner yang sekarang memerangi COVID ya. Kemudian dengan 10 Oktober kita akan menyambut World Mental Health Day. Betapa kesihatan mental dan fizikal ni sangat penting ya. Kak Laila dah cakap dalam video terdahulu daripada ni, 2030 to 2030, as according to World Health Organization, mental depression will be the first killer of the world. Sebab itu Kak Laila jadi concern ya, dan Kak Laila sendiri dalam keadaan Kak Laila yang adult ADHD ni selalu bercerita ke orang ya, sebab untreated ADHD akan menjurus kepada pelbagai masalah mental health ya. Okay, so fokus balik. Puan Laila, fokus balik. So, apa kempen KKM? Let's Talk Minda Sihat. Ni akan Kak Laila perincikan, tapi sedikit Kak Laila hint. Ya, kalau kita ada masalah, kita harus memberitahu. Ya, kalau anak beritahu kepada ibu bapa, awak kena bully kat sekolah, bagi tahu.
So sikit saja kalau introduce ya. Okay, now kita tengok apa yang lebih memeranjatkan. Yeah, when we see about the alarming statistic. I'm so sorry. Sometimes I use English and sometimes I use the slide in English. Sometimes rojak bercampur, tak apa. Tapi niat Kak Laila supaya orang di luar sana, Malaysian, awak memahami apa yang Kak Laila nak sampaikan ya. Okay, back to the story. WHO 2021. They have the kind of latest statistics. Yeah, of course lah yang 2021 belum ada lagi ya. 2019, 700,000 of death. Nampak? Ya. Apa benda ni? Setiap tahun ya orang mati ya, kalau ikutnya bukan mati semua kes, tapi kematian disebabkan oleh membunuh diri. Banyak tak? Kalau kita tengok 700,000, hampir sejuta kan? Ramai orang nak bunuh diri ni. Ya? Jangan keliru ya, 700,000 is the death according to suicide. Membunuh diri. Sebab tu dia WHO buat siapkan hari prevention ya, suicide prevention day 10 hari bulan 9. Then world mental health sama juga ya. Nampak? Satu daripada 100 orang ya terlibat dalam membunuh diri. Dan pandemik COVID-19 enhance. What does it mean? Menambahkan lagi. Ya. Bila berlaku pandemik COVID-19 datang, semua orang, bukan saja saya, ramai orang. Ya. Yang sekolah pun tak boleh pergi sekolah, anak saya autism, stres ya dan sebagainya. Nanti saya cerita ya. Kita nak fokus kepada apa yang berlaku ya. Now, ini di Malaysia. Statistik cubaan bunuh diri 2015 hingga 2010. Yang ini berdasarkan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Ya, ini bernama melaporkan ya. Dan bila kita tengok WHO juga melaporkan bahawa di Malaysia, nampak World Health Organization dia buat untuk setiap, walaupun dia buat untuk negara, the whole world dunia, tapi dia membuat untuk kajian di Malaysia ya. Dia mengatakan di Malaysia 5.8 daripada 100,000 populasi Malaysia terlibat dengan kejadian membunuh diri. Saya minta maaf, 5.8 tak adalah orang 5.8. Ini bermakna antara 5 ke 6 orang didapati membunuh diri. Dan populasinya lebih kepada orang laki-laki, di mana 9 per 100,000 populasi dibandingkan dengan wanita 2.4 sahaja. Jadi logiklah kan orang lelaki ni ya, sebab dia adalah breadwinner. You know what is a breadwinner? Dia cari nafkah untuk keluarga ya. Kepada wanita yang sekarang dah ambil tempat alih tempat lelaki, Kak Laila ucapkan tahniah ya dek. Tahniah dari segi kesabaran anda ya. Ingat mak Kak Laila pesan ya, ustazah pun pesan ya, sedekah yang baik untuk seorang isteri adalah kepada suami. Jadi janganlah kita anggap kita sombong ya. Nampak tak? Kalau kita heboh-heboh, kita cari duit, kita boleh beri tekanan kepada suami ya. Nampak alarming tu, alarming. Orang lelaki jangan bagi dia terjun bangunan sebab you ungkit-ungkitkan. Ingat ya, saya cakap pasal orang lain pun, saya pun nak cakap juga. Saya selalu beritahu, bang, saya ni ada ADHD. I'm talkative. You nak tidur pun I cerita lagi. Yeah? If you find myself so stressful, let me know. InsyaAllah saya dah tak marah dah. Dulu saya marah. Ya, sebab saya tak tahu siapa saya. Ya. Okay, back to the story again. So jangan bebankan kepala suami kita ya, kesian kat dia. Ya, kadar kematian bunuh diri pun tinggi, tapi orang perempuan pun sama ya. Jaga diri kita. Jangan nampak statistik lebih rendah pada orang lelaki, kita sedap duduk. Ya. Sebab itu Kak Ila nak bawa hari ni ya. Apa dia? Nampak? NHMS is National Health Mobility Survey. Kajian tinjauan yang tentang kesihatan dan mobility. Mobility ni matilah ya. Kementerian Kesihatan buat KKM, dia buat dulu 4 tahun, sekarang dia dah buat 2 tahun ya. Okey, 500k apa maknanya? 500 rakyat Malaysia dek, 16 tahun ke atas kemurungan. Kenapa nak murung ni sayang? Ya, dan mengikut pakar sekretari, orang yang murung atau depression, they have a 20 times risk, you know, the tendency to kill themselves. Nampak?
20 kali ganda risiko membunuh diri. Jadi tolonglah, ya, kita kena tengok ya apa gejala-gejala kemurungan ni. Kecil tulisan tu tapi you boleh dapat kat Google, no problem. Ya, antaranya cepat marah. Dulu you tegur anak you, dia tak marah kat you, sekarang dia melenting tiba-tiba. Ya, suami you melenting, isteri melenting, semua asyik melenting-melenting. Cuba tanya apa masalah dia. Dia rasa macam apa? Bersendiri, tak nak join majlis kenduri apa keluarga, tak nak pergi semua, ya. Tak banyak bercakap, hilang selera makan, ya. Dia tak boleh buat normal function macam biasa. Yang itu kena cuba tengok, ya, hati-hatikan, ya. Okey, kalau tak nak cakap lama-lama mengenai gejala kemurungan, you all boleh Google sendiri. Janganlah cik Google je, tanyalah pakar sekretari, ya dek. Okey. Situasi kesihatan mental remaja. Ini remaja ni, awak adalah aset kepada negara sayang. Esok hari Malaysia, kalau korang habis sibuk mati bunuh diri, siapa nak membangunkan Malaysia? Nak ganti Perdana Menteri siapa? Ya? NHMS laporan 2019 2.3%. Saya ulang balik 2.3%. Ya, kalau orang dewasa lah. Ini untuk orang dewasa, ya 2.3. Tapi di kalangan kanak-kanak, dengar baik-baik. Orang dewasa 2.3% ada alami kemurungan. Tapi kanak-kanak 5 to 15, 5 hingga 15 tahun, 7.9%. What does it mean? Peratus budak-budak ni yang murung lebih tinggi pula daripada orang dewasa. Budak-budak, engkau pergi cari makan ke? Engkau bekerja ke? Awak yang kau stres sangat? Cuba kita fikir balik. Ini ada kaitan dengan penggunaan gadget, ya. Sebab saya jumpa, ya, beberapa kes yang saya baca, orang kat Facebook ejek dia, ya, orang kat IG, ya, netizen bash macam-macam. Hati-hati ni adik, ya. Kita tengok betul-betul, ya. Dan masalah di kalangan remaja ni, dia masalah berinteraksi dengan rakan sebaya. Ini yang Kak Laila nak utarakan mengenai ADHD juga. Ya, orang ADHD ni kebanyakan daripada kecil dia tidak ada banyak kawan. You get me? Siapa yang dengar? Ya, Madam Laila's channel sebenarnya aim saya ialah untuk mengajar mengenai, bukan mengajar, adik berkongsi. Sebab saya adalah, kalau orang kata adult ADHD lah, ya, dewasa ranum yang baru sedar yang saya adalah ADHD dulu. Semasa kecil sampai besar tak sedar-sedar. Ya, kenapa saya nak kata macam ni? Sebab apabila you tengok, you have cancer survivor, semua ada survivor. Ya, saya menamakan diri saya sebagai mungkin ADHD survivor. Sebab saya survive daripada perasaan-perasaan yang pernah saya rasa begitu dulu. Masa sekolah saya rasa, ya, bila saya susah, bila orang ejek saya, ya, kampung saya cuai, ya. Orang usik nama saya. Ayah saya Mak Tahir, orang panggil Mak Kilo. Orang normal, apabila dikatakan macam tu, dia tak rasa apa. Tapi saya rasa itu sangat sebagai satu penghinaan. Bayangkan, ya, perjalanan saya ke sekolah adalah jalan kereta api. Siapa yang duduk sekitar Rembau tu, dia tahulah saya datang daripada mana. Boleh je, pernah je terfikir kot, ya? Sama dulu. Kenapa pula aku fikir macam orang nak bunuh diri ni macam keling? Sorry. Tak nak guna perkataan keling, ya. Maaf, saya minta maaf, ya. India, ya, bangsa India sebagai contoh, ya. Bangsa Cina dululah, zaman dulu, saya minta maaf kepada orang kat luar sana, bukan hanya orang India, Cina sekarang nak bunuh diri, ya. Yang menakutkan Kak Laila adalah orang Islam, bukan orang Melayu, ya, orang Islam yang diajar bergantung kepada Allah tapi masih mukanya senyum tetapi hatinya murung. Nampak Kak Laila punya slide cakap, ya. Kemurungan ni tak ramai orang nak diagnose. Dia malu, ya, dek. Selalu apa dia gejala-gejala nak bunuh diri? Dia rasa diri dia beban. Pula mak dia, ayah dia pula cakap, engkau ni beban betul lah. Kau tak ada engkau ni agaknya settle lah problem aku. Nampak? Kita tolong, ya. Jadi Kak Laila tak nak membebel banyak kat sini sebab ini satu lagi. Ini statistik yang lain ni abaikan. Kak Laila nak tengok yang bawah ni.
daripada 3 orang dewasa mengalami masalah kemurungan dan sebagainya ni yang ini. Ya, tapi kecil ya. Kak Laila tak nak highlight yang ini. Kita lihat kepada masalah mental ya. 4.2% dan sebagainya. Ya Allah, punca-puncanya. Jangan tak tahu ya dek, antara punca ni adalah penyakit keturunan ya. Sebab itu kita kena tahu keturunan kita. Sebab itu bila Kak Laila tahu Kak Laila ni sebenarnya ada ADHD, Kak Laila cuba tolong ahli keluarga yang lain sebab takutnya mereka pun sama. Sebab mana datangnya saya? Kalau saya bukan datang daripada mak bapak, adik-adik saya datang daripada mana? Jadi maksud saya minta maaf ya kepada adik-adik kalau tak suka dengar. Bukan nak kata korang semua ADHD ya. Tapi kita ada potensi sebab genetic is one of the significant factors yang boleh menyebabkan kita mengalami masalah mental ya. Okay. So, apa lagi yang Kak Laila nak share? Nampak. Yang stres ni bukan hanya budak-budak, kanak-kanak, orang dewasa tapi orang tua juga. Ini kajian semasa COVID ya. Dia dapati 25% golongan warga emas umur 65 tahun ke atas dia mengalami kemurungan. Orang tua kalau murung, apa dia punya simptom? Dia cepat marah lah. Sensitif kita tegur dia. Ya, saya mengajar, saya adalah certified trainer untuk food handling course under KKM ya. Sejak pengambilan makanan tu, saya ada deal. Siapa yang nak boleh mendaftar ya. So, balik kepada soalan pertikaian yang kita nak cakap. Apabila you tegur, sebagai saya contoh kan, span basuh pinggan adalah antara benda yang kotor dalam dunia. Kenapa? Bila kita basuh pinggan, sisa dia melekat. Itu adalah protein dan bakteria makan protein. Saya beritahu kat mak saya. Mak saya, dia mungkin terasa hati ya. Sebab dia bila tua, dia murung pula. Contoh, kita tegur pula. Sebab itu kita kena jaga kata-kata kita dengan mak kita, ayah kita ya. Dan apabila dia murung orang tua ni, dia hilang selera makan. Tak mahu dia nak rasa makan. Ya. Dia tidur, kita nampak dia tidur je banyak. Ya. Dan dia kurang bercakap dan kita tengok yang paling kesian, dia macam malas nak urus diri dia sendiri. Rambut tak sikat, baju malas pakai. Dengar baik-baik ya. Okey, itu mengenai orang tua. Okey, apa pula berlaku? Apa yang kita rakyat Malaysia besok nak menyambut Hari Malaysia ni sayang, oi? Apa yang kita nak buat ni? Jaga rumah tangga. Sebabnya semasa COVID didapati, Peguam Syari'i sendiri mengatakan 40% bertambah kadar penceraian semasa PKP. Daripada Januari 2020 sampai Jun 2021, ada 71,806 kes penceraian. Benda ni sebenarnya boleh menyebabkan kemurungan. Bila kita bercerai, ada orang suka cerai tak? Saya nak tanya. Of course. Anak-anak dia suka cerai? Tidak. Ya, 132 pasangan bercerai setiap hari. Itu problem tu, dek. Macam mana kita nak sayang proud to be Malaysia macam ni? Kalau kita tak jaga benda-benda statistik ni, adik. Ya? Peguam Syari'i kata 3 hingga 4 panggilan diterima seminggu orang nak bercerai. Bosan lihat pasangan katanya. Allahu Akbar. Masa kau bercinta, kau tak bosan pula tu. Ya? Ini yang Kak Laila nak share. Ya? Bukan nak kata Kak Laila baik. Kak Laila kelakar ya. Sebab lately Kak Laila tengah mengurat, melamar kawan-kawan untuk berkongsi dia orang punya kepakaran dekat Madam Laila's channel ya. Ada seorang kawan Kak Laila baru yesterday. Dia kata, aku tak maulah. Dia kata, hampilah sorang-sorang habak kat depa. Aku nak habak apa mengenai keluarga pun, aku pun tak berapa baik. Dia kata, tak apalah, itu pendapat dia. Ya, saya hormati dan saya tak paksa orang. Tapi Kak Laila sendiri pun, kalau nak tunggu Kak Laila baik, sampai matilah Kak Laila tak dapat. Ya, nak berpesan-pesan. Ini Kak Laila buat ni, menyeru diri sendiri ni adik. Kalau Kak Laila seru korang, Kak Laila seru diri sendiri. Kak Laila lagi problem tau. Dengan anak keadaan macam tu, suami isteri. Saya Alhamdulillah Allah beri saya suami. Bukan nak puji lebih-lebih Dr. Tajuddin ya. Sebab kadang-kadang Allah ni, kita fikirkan baik. Kenapa Allah beri kita jodoh itu? Mungkin ada sebab dia. Dan Dr. Tajuddin ni adalah antara orang yang sangat sabar bersama dengan saya. Sebab saya talkative ya. Nampak? Awak tengok saya tahu dah. Ya. Tapi jagalah rumah tangga. Jangan hanya nak tinggalkan dia sebab dia banyak cakap, cerewet.
Ya, sebab bosan, sebab orang perempuan pun satu hal. Adik, COVID ni, laki kau tak boleh keluar pergi kerja. Kau senyap-senyap lah mulut tu. Macam Kak Lela, belajar, cakap hanya perlu saja. Sama-sama kita muhasabah diri kita. Ya, okay, and apa lagi? Selain daripada orang tua, rumah tangga yang kita kuatiri yang menyebabkan kemurungan adalah dekat sekolah ni. IPTA dengan IPTS ni kat sekolah, budak-budak sekolah ni. Sebab statistiknya 29.3% pelajar umur 16 tahun ke atas mengalami sakit mental. Apa jadi? Adakah mereka tak boleh pergi dengan situasi online learning, distance learning macam Kak Lela UDL? Bukan hanya anak murid ya, pensyarahnya pun tertekan. Sebab itu saya minta siapa yang dengar institusi, kalau rektor ke, kalau naik chancellor ke, tolong ya, you focus on your lecturers. Your lecturers is also having problem. Kita lagi kuatnya kalau dibandingkan dengan pelajar-pelajar you. Because we are like me. I am a mom of 2 autism children. I've been struggling for my own, survive in life. Umum tahu orang ADHD ni. Social interaction out. Workplace, tanyalah kawan-kawan saya. Saya boleh tahu kawan-kawan saya mamai tak suka kat tempat kerja. Memang dia orang tak boleh nak suka pun. Sebab Kak Lela memang tak boleh nak kejar due date. Tak boleh nak buat dokumen betul-betul cantik macam orang. We are not self-regulate. We cannot be self-regulate. Okay, balik semula kepada mental health. Sebab orang ADHD dia tak ada fokus. Okay. Setelah apa yang Kak Ella share dekat dah 20 minit dah ni, itu adalah sebab kemurungan ya. Okey, yang tadi Kak Lela ada sebut apa? Let's Stop Minda Sihat. Ini kempen Kementerian Kesihatan sementara untuk menyambut Hari Pencegahan Bunuh Diri dan juga World Mental Health Day 10 Oktober nanti. Talk Min, kita kena kongsi masalah kita. Jangan pendam. A is ask for help. Tak nak dengan mak, dengan ayah. Tak nak ayah, adik-beradik. Tak nak adik-beradik, pergilah tanya dekat cikgu. Beritahu. Ya? And L is listen without judgmental. Apa tu? Ada orang ni kadang-kadang masalah juga. Bila kita mengadu, ya, macam saya dululah, ya. Saya ngadu. Apa ni? Tak bersyukur ke? Dapat suami baik, dapat... Ini masalah ni. Bila kita nak mengadu, bukan bermakna kita tak bersyukur. Bersyukur, tapi you yang dengar tu, you listen first. Ya? Ini penting mak mentua bila tengok anak kita lain macam je nampak. You dengar, jangan tiba-tiba you potong. Tak elok dia tu, ceraikan je lah. Kita pula suruh anak kita bercerai. Jangan. Yeah, so you kena listen. And last but not least, know where to get help. Kak Lela tadi terlupa nak buat slide ya. Tapi Kak Lela sebut ya, kita ada Befrienders, kita ada Miasa, kita ada hotline Kementerian Kesihatan, kita ada hotline Kementerian Pembangunan Wanita. Tolong ya, tolong pergi cari. Allah, hai sekarang you Google je jumpa lah. Tak payah tunggu Madam Laila channel ni nak cakap kat you apa nombor talian dia. Saya minta maaf, itu kekurangan saya pada hari ni ya. So apa dia? Cara dia. Dia ada take 5. Take 5 ni bukan nak cara tarik nafas, tapi bagus juga take 5 ni tau. Bila you dalam ODL, you stress, you bangun. Dia ada breathing technique. Sekretaris tahu ni breathing technique. So take 5 tu apa? Selain daripada breathing technique, ya, banyakkan kita bersyukur pada Allah Ta'ala dan sebagainya tu banyak. Kekal berhubung yang penting masa PKP. Tanya khabar. Orang tua tu murung sebab tak jumpa you. Anak dia sedih. You telefon. Mak. Kata saya, Mak buat apa? Mak dah makan belum? Mak jaga diri ya, Mak. Alah, sekali nak cakap ke? Mak, Alung minta maaf ya, Mak. Salah Alung. Macam tu. Contoh. Tak katalah saya yang baik. Tapi antara yang saya buat. Sama-sama kita bersyukur. Ya, lawan juga kadang-kadang. Orang Negeri Sembilan ni suka berpidato dengan mak bapak. Tapi jangan buat macam tu ya, dek. Dah tua-tua ni, tolonglah jadi baik. Ya. Okey, aktifkan diri kita. Pergi bersukan. Tak boleh keluar, pergi beli. Yang mampu beli table pingpong. Doakan Kak Lela. Next
Kak Ella punya program, siapa-siapa nak supply, siapa-siapa nak kesian dengan anak autism ni, dah gemuk dah 100 lebih kilo PKP ni, saya mencari table pingpong ya untuk anak-anak saya. Dan bersyukur, kita tengok orang lain susah daripada kita. Kak Laila mengomel-mengomel pun anak macam tu. Iman sekarang, ya Allah, macam ni kan. Iman sekarang semua badan dia. Kulit dia tu dia cakar. Berdarah. Tapi kata suami, jangan banyak komplain. Syukur sebab kita ada anak. Orang lain nak anak, tak dapat anak. Macam tu cara berfikir. Sama juga, kita ada suami. Orang lain tak ada suami. Ada juga orang nak kita muka uduh macam mana pun. Contoh skrip. Ya, Dik, ya? Okay. Kita beri dan kongsi kebahagiaan. Maknanya apa tu? Kita memberilah, Dik. Saya suka budak tu. Naim Daniel, contoh. Naim, if you listen to Kak Laila punya channel, you are one of my idol. You are young and you are giving to other people. Arwah Siti Sarah pun sama. Dia sedekah tak cakap ke orang. Masa ni lah kita sedekah. Kesian ke orang. Kita ada gaji bulanan. You artist, celebrity. You give. Ya, please. Kongsi kebahagiaan kita dengan orang lain. Ya. Dan kita kena be, how to say, more explore. Ya. Bring explore, orang kata kan, kita lebih explore waktu PKP ni. Macam anak saya, Amirul Azim. Ya, saya sebut anak saya ni bukan nak projek. Ya, saya selalu marah dia. Tapi saya fikir, Azim, ibu bangga dengan Azim. Dia ada projek ternakan ikan laga daripada last year. Ya, PKP last year dah beranak-ranak dah. Ya, bukanlah jadi jutawan. Tak ramai pun beli kat dia. Tapi dia happy. Ya. Melihat ikan adalah satu daripada cara untuk hilangkan stres. Ya, lihatlah kepada ikan, lihatlah kepada Al-Quran, lihatlah kepada katanya laut. Ya, carilah, cari. Ya. Dan Kak Laila bercakap pada pasal berikan kongsi kebahagiaan tadi. Kak Laila ambil kesempatan ni, Kak Laila dah dapat tips hari ni. Ya, Kak Laila dengar Radio Aikim, dia kata ada 5 cara kita panggil sebagai bahasa kasih sayang. Kasih sayang pun ada bahasa tau, Dik. Dengar baik-baik. Kita nak cari nota ni. Mana nota aku ni? Ya. Okey. Bahasa kasih sayang yang pertama, sentuhan. Ya, sentuhlah pasangan, peluk dia. Macam Kak Laila selalu kata dengan suami, bang, kita ada anak OKU tau bang. Hari-hari dia meruntun jiwa saya. Sekejap dia buat macam tu, sekejap dia pecah pinggan, sekejap dia buat macam flying saucer, baling sampai kat TV, PTV pecah. Abang kena banyak peluk saya. Itu saya dah. Ya. Sentuhan penting. Ya, Fadilah Kamsah ya. Ustaz Fadilah Kamsah pernah kata, sekurang-kurangnya 6 kali sehari kena sentuh isteri. Bukan sentuh kita buat benda-benda tu. Bukan. Sentuh ialah usap kepala dia, buat macam kucing. Picit sikit bahu dia. Macam mana sayang? Panggil sayang. Panggil sayang. Dengar baik-baik. Okay, apa lagi? Masa bersama. Spend your time with the family. Masa ni lah, COVID ni, you dah duduk rumah, masak. Husband saya masak kelakar ya. Tapi Alhamdulillah bang, thank you. Your nasi daging utara, sedap no. Nak habak pi kat depa. Okey, apa lagi? Kata-kata. Katalah bang, handsome lah you hari ni. Contoh. Azim, anak ibu ni handsome lah yang. Tetapi, ada dia macam tu. Adalah macam tu. Kita ada gurauan sikit. Apa lagi bahasa kasih sayang? Hadiah. Nampak anak tu macam murung, ya. Duk kesok, je orang Terengganu kata celur dapur kan. Bagi hadiah kat dia apa yang dia suka. Macam saya. Azim, ibu nak belanja Azim ikan. Azim nak ikan apa? Mesti melompat dia. Okey, sebab dia ternak ikan laga. Azim nak spesies apa? Ibu tak tahu. Contoh. Sayang ya. Okey, what is the last one? Service. Servis tu perkhidmatan. Tawarkanlah yang biar abang sapu lantai. Biar abang pergi buang sampah. Nampak? Ini take 5 ni, makna akak ni nak cakap ni, yang akak masukkan dengan bahasa kasih sayang ni, bermula dengan sentuhan, masa, hadiah, kata-kata dan servis ni sebenarnya untuk meredakan. Ya. Apa yang kita punya perasaan yang sangatlah nak jadi kemurungan ni. Jangan Dik ya, jangan ya. Okay, yang ini tadi, apa tadi dia punya tema tadi? Bertindak segera, harapan terbina. Ini adalah hari tema bagi Malaysia untuk Hari Pencegahan Bunuh Diri.
ya. Dan taklah cakap lama sebab Kak Lila sebenarnya nak hadkan 10 minit, tetapi tak apalah, setengah jam bolehlah kot untuk YouTube, ya. Siapa yang belum subscribe lah Kak Lila cakap ni pun, ya. Channel Kak Lila ni pergilah, ya, Madam Laila's channel. Tapi Kak Lila nak pinjam. Kak, minta maaf lah Kak Lila nak pinjam. Lindung diri, lindung semua katanya KKM kan. Saya pula sayang diri, sayang semua. Kenapa Kak Lila guna perkataan sayang diri? Kalau you sayang diri you takkan terjun bangunan. You takkan makan racun Roundup. You takkan bakar diri you sendiri. Ya dik ya? So insyaAllah kita sayang semua orang. Ya, sayang ni dik kena tunjukkan. Ya, kena tunjukkan. Macam saya yang diuji dengan kasih dengan anak macam ni, ya, kesian. Kadang-kadang suami saya pening juga, ya. Heboh sangat, ya. Datang-datang macam kucing, lesek situ, lesek sini kat dia. Tak apalah. Kok romantik macam tu, ya. Yang anak-anak yang ayah ibu cuba peluk sekali anak you. Ya, mesti dia terkejut. Nak mati ke mak aku ni? Ya. Tapi kena, ya. Okay. So my last, yang baik itu daripada Allah, yang kurang tu daripada kakak, ya. Sebab Kak Laila ni pun berpenyakit juga, invisible illness, adult ADHD. Cuma akak doakan Allah berikan akak usia yang panjang dan berkat, kerana panjang tu nak upload lagi video-video baik untuk adik-adik ni, ha. Ya. Okay, next will be coming insyaAllah. More tips for you. Okay, akak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.